Assalamualaikum, bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 11 Februari 2022. Kita mulakan dengan situasi semasa COVID-19. Sabah merekodkan 2,969 kes semalam berbanding 3,333 kes pada Rabu. Tiada kematian direkodkan. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masri Manjun, 8 daerah mencatat kes 3 angka iaitu Kota Kinabalu, Penampang, Sandakan, Tuaran, Papar, Tawau, Lahad Datu dan Ranau. 4 kluster baru direkodkan di Kunak dan Kota Kinabalu. 3 kluster institusi pendidikan iaitu kluster Jalan Getah dan kluster Madai di Kunak serta kluster Jalan Gudon di Kota Kinabalu. Manakala 1 kluster tempat kerja iaitu kluster Sutera 2 di Kota Kinabalu. Hanya 16 orang memerlukan rawatan di hospital. Seterusnya kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Individu berusia 60 tahun ke atas atau penerima dos lengkap vaksin Sinovac berusia 18 tahun ke atas perlu mengambil suntikan dos penggalak bagi mengekalkan status vaksinasi lengkap sebelum 1 Mac 2022. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan status mereka dianggap tidak lengkap vaksinasi dan maklumat itu akan tertera di dalam aplikasi MySejahtera. Kru RTM sempat membuat tinjauan reaksi berkenaan kepentingan pengambilan dos penggalak. Meningkatkan perlindungan yang memang sudah sedia ada. Jadi ini akan memberi perlindungan dari segi kita susah untuk mendapat jangkitan COVID-19. Di mana pada Julai 2021, sekiranya kadar kes harian 11,000 kes, kadar kematian boleh mencecah sebanyak 200 sehari. Berbanding pada masa sekarang di mana sekiranya kes harian sebanyak 11,000 kes tetapi kadar kematian kurang daripada 10 kes. Kalau booster ni kalau bagus untuk semua rakyat perlulah untuk mengelakkan bertambah jangkitan lagi. Kalau yang belum dapat booster, dapatkanlah booster supaya jangkitan pun berkurangan. Saya merayu kepada seluruh rakyat Malaysia supaya janganlah ragu-ragu mengambil booster. Kerana booster ni sebenarnya baik untuk kesihatan kami anak beranak. Sedangkan cucu saya umur 5 tahun pun saya sudah vaksin. Maklumlah sekarang ni COVID-19 ni tiba-tiba di Sabah ni terutamanya makin naik dan walaupun kita sudah mengambil vaksin pertama dan kedua, jadi sebaiknya ambillah yang ketiga untuk kebaikan kita bersamalah. Jadi apa yang kerajaan sarankan untuk kebaikan kita semua, so kita ambil yang booster ni. So apa yang kerajaan kita minta untuk dapatkan booster bukan untuk orang kata nak dapatkan keuntungan, tapi untuk kesejahteraan semualah. Kita kena jaga kita. Masyarakat setempat boleh mengisi MySejahtera untuk temu janji atau boleh terus hadir mana-mana klinik kesihatan dan PPV terdekat untuk mendapatkan temu janji ataupun vaksin. Ini pula mengenai perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Tuaran. Berdasarkan tinjauan, rata-rata penerima memahami kepentingan menerima vaksin dan gembira dapat melaksanakan tanggungjawab mereka. Pegawai Kesihatan Daerah Tuaran Dr. Jeremy Robert berkata Dewan Taman Telipuk Ria merupakan lokasi kelima program outreach di daerah tersebut dan menyarankan orang ramai tampil menerima suntikan imunisasi khususnya dos penggalak. Jadual ini adalah outreach yang kelima daripada 6 outreach yang akan dijalankan di kawasan Tuaran. Target kita ada dos untuk pemberian bukan saja booster, dos siapa-siapa sajalah. Dos pertama yang belum masih tercicir pun kita galakkan untuk datang untuk buat vaksinasi di outreach kita di sinilah.
Ini adalah banyak membantu untuk rakyat untuk mengawal penularan COVID-19, untuk menguatkan antibodi kita dengan penerima booster ini. Seruan kepada rakyat yang lain, tidak payah risau, kita ambil peranan sendiri untuk ambil booster ini. Memudahkan kepada semua rakyat, tidak perlu datang ke klinik ataupun hospital sebab sudah dimudahkan bagi datanglah dekat-dekat rumah. Kepentingan dia bagi mencegah supaya tidak mudah dijangkiti. Kalau kita sudah vaksin, kita ada keselamatan, keyakinan. Harap semua dapat vaksin lah. Yang belum ambil booster, harap dia dapat cepat ambil ini vaksin ketiga itu ialah booster ini supaya ada keselamatan dan kesihatan selalu bagus. Lebih 600 hadir mendapatkan dos penggalak berkenaan sejak dibuka pada 8 hari bulan Februari sehingga berakhir kemarin. Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO menjalin kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan Jabatan Imigresen Malaysia JIM dalam usaha mengenal pasti orang asal di Sabah yang belum memiliki dokumen diri. Program jangkauan ke seluruh negeri ini sebagai langkah pertama untuk mencari golongan terbabit bagi menyiasat kelayakan untuk didaftarkan dalam status kewarganegaraan. Kita telah mempunyai isu yang paling lama berkaitan dengan native yang tidak didokumenkan. Mereka ini tadi adalah native orang asal dalam negara ini, tetapi oleh kerana kedudukan mereka di pendalaman, oleh kerana mereka tidak meregisterkan kelahiran, mereka menjadi undocumented people. Ini akan menimbulkan masalah pada mereka. Mereka tidak dapat hidup sama macam masyarakat lain. Bersama-sama dengan semua agensi kerajaan dan juga masyarakat Sabah. Sekaligus tidak ada siapa yang perlu terluka, tidak ada siapa yang perlu rasa hak mereka ditarik, tidak ada siapa yang perlu rasa bahawa isu keselamatan ataupun isu-isu yang melibatkan kumpulan etnik-etnik itu tergugat ataupun diganggu dari sudut keistimewaan mereka. MHO berharap agar semua pihak menyokong usul ini agar hak keistimewaan dapat dinikmati bersama sekaligus nilai kemanusiaan terus terpelihara. Kecuaian semasa mengendalikan peralatan mudah terbakar seperti peralatan elektrik dan peralatan memasak merupakan antara penyebab utama berlakunya kes kebakaran di negeri ini. Perkara ini dimaklumkan Pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Tawau, Zulbadah Alior. Beliau menyatakan demikian ketika menjadi panel dalam forum bertajuk Macam Mana Bah Mahu Jaga Rumah yang diadakan secara dalam talian Anjuran Alliance Malaysia Sendirian Berhad. Forum diadakan bertujuan mendidik orang ramai terhadap pencegahan kebakaran dan perkara yang perlu dilakukan selepas terjejas kebakaran, khususnya melibatkan tuntutan insuran dan bantuan keuangan. Menurut Zulbada, masyarakat perlu sentiasa peka dan mengambil tahu tentang kaedah pencegahan awal kebakaran bagi mengelak kerugian harta benda dan kehilangan nyawa. Beliau turut menyarankan orang ramai agar menyediakan alat pemadam api di kediaman dan premis selain mempelajari cara-cara penggunaan alat tersebut. Forum ini turut disertai media dan wakil-wakil penduduk di daerah Tawau yang berkongsi pengalaman semasa berlaku kebakaran. Sebanyak 71 program pembangunan modal insan ditawarkan Institut Koperasi Malaysia IKMA Zon Sabah tahun ini. Antara program termasuklah pelaksanaan kursus wajib kepada ahli lembaga koperasi, pengurusan dan jawatan kuasa audit dalaman selain kursus pengurusan teknikal bagi meningkatkan tadbir urus dan kompetensi ahli lembaga koperasi. Pengarah IKMA Zon Sabah Norbiha Kasmuri berkata, turut diadakan kursus bersasar melibatkan sektor keberhasilan selain memberi khidmat nasihat dan bimbingan kepada koperasi yang memerlukan. Dan kita mengharapkan impaknya selepas ini agar peserta mengetahui dari segi peranan yang dimainkan oleh IKMA dan juga agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dan seterusnya mereka dapat merebut peluang dari segi perniagaan, ekonomi dan juga latihan oleh agensi-agensi yang berkaitan di bawah MIDEP. Melalui kursus ini kita dibimbing oleh pencerama dan hikmah Zon Sabah bagaimana
kita mengurus sesebuah koperasi itu melalui tabik urus yang baik seperti mematuhi akta-akta koperasi dan undang-undang kecil koperasi. Setakat tahun 2020, IKMA Sabah mempunyai 1,616 koperasi dengan keanggotaan 304,000 peserta melibatkan share berjumlah 213 juta ringgit dengan aset bernilai 845 juta ringgit. Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat ikrar Jabatan Ketua Menteri Sabah akan menggerakkan lebih banyak sesi libat urus di Sabah. Langkah ini diambil selaras dengan peranan ikrar menjadi penghubung antara kerajaan dan rakyat. Pengarah Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat Ikrar, Azrul Ibrahim berkata, dapatan sesi libat urus dapat dijadikan panduan oleh pihak kerajaan untuk merangka polisi dan juga pelan pembangunan. Kita dengar hasrat aspirasi akar umbi dan kita akan bawa ke pengetahuan Yang Amat Ketua Menteri dan kerajaan agar dasar polisi yang dilaksanakan oleh kerajaan adalah berdasarkan keperluan. Beliau berkata demikian di Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu. Setakat ini, Ikrar telah merealisasikan beberapa sesi libat urus, antaranya sesi libat urus SMJ bersama Ahli Parlimen Wanita Muda Sabah dan Majlis Ramah Mesra Pempengaruh Media Sosial dengan Ketua Menteri. Orang ramai yang berhasrat mengadakan sesi perbincangan boleh menghubungi Ikrar di Arah 1 Menara Kinabalu atau melalui laman Facebook. Satu memorandum persefahaman MOU telah berlangsung antara Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA dan Majlis Sukan Negara MSN bagi meningkatkan pembangunan bola sepak di negeri ini. SAFA diwakili Presidennya Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin, manakala MSN diwakili Pengarah Pembangunan Sukan MSN Muhammad Safrul Shahar Yusof. Bercakap dalam sidang media selepas itu, Datuk Bung yakin kolaborasi julung kali itu berupaya meningkatkan lagi mutu sukan negara, khususnya melibatkan sukan bola sepak yang diminati ramai. Saya selaku Presiden Bola Sepak Sabah amat mengalu-alukan kerjasama ini dan memang telah kita nanti-nantikan. Jadi kolaborasi ini sudah tentu akan mempertingkatkan apa juga strategi dan juga cara kita untuk mengurus anak-anak didik bola sepak ini di bawah nanti. Menerusi kolaborasi itu juga, lebih banyak program akan dilaksana di daerah-daerah bagi mencukil bakat baharu selain menggilap bakat sedia ada dengan kepakaran yang dimiliki MSN. Sebelum ini, SAFA mengambil inisiatif sendiri dengan mengadakan aktiviti turun padang bagi mencukil bakat-bakat muda seluruh negeri. Baik saudara, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah. Saya Emran Azmi Rosli. Salam hormat. Apalah guna bertahan jika diri ini tertindas, kesombonganmu melepasi akal yang waras. Ku di sini mendeklamasikan seluruh hidupku.